Selamat datang ke podcast lelaki, episod yang ke berapa ratus kali ini. Selamat datang di mana kami bersembang tentang apa yang kami nak bersembang. Saya Anwar, di kiri saya ada Ijal. Halo, apa khabar di sana? Di sini baik saja. Bagusnya ada pantun. Ada di belah kanan saya, harapnya ada pantun juga, Helmi. Hello, apa khabar di sana? Di sini baik saja kot. Bagus, original. Kita tak mau spicy di sini kerana akan pergi ke tandas banyak kali. Alright, hari ni punya episod seperti dapat dibaca di dalam tajuk mungkin ialah Memory Time Sekolah. Memory time sekolah. Sekolah ada banyak memori untuk kita semua. Betul tak Ijal dengan Helmi? Betul. Aku rasa sekolah adalah antara momen yang paling best dalam hidup aku. Tapi aku ada zaman gelap masa sekolah, iaitu sekolah rendah. Aku tak tahu adakah kita akan dengar kan? Ya. Itu bait dia punya pancing dia. Clickbait lah. Bagus. Clickbait lah. Semoga semua orang teruskan mendengar lah. Saya dah bagi pancing lah kat situ. Gelap dari segi tak berapa nak ingat ataupun macam tema dia gelap. Aku rasa dah start ni. Dah start. Aku rasa aku macam orang halimunan masa zaman sekolah rendah. Aku tak tahu kenapa. Aku pernah ada cakap sekali dulu masa Pasal hang introvert ke? Mungkin, tapi sekolah menengah pun aku introvert juga. Tapi aku berjaya try beberapa cinggir. Tak ada. Itu yang nak tahu cerah ke gelap. Tak lah, maksudnya dekat masa sekolah menengah banyak benda aku boleh ingat lah. Dalam sekolah rendah aku macam tak lah, aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Kurang buat memori mungkin? Mungkin masa tu aku punya sel-sel otak tak berhubung. Kurang berhubung. Tak minum Enmam. Enmam tu untuk wanita mengandung. Untuk menyusu. Enlin. Alright, aku dulu sekolah rendah dekat SK Iskandar Alok Start. Sekolah menengah dekat Kolej Sultan Abdul Hamid Alok Start juga. Apa dekat mana Aizal? Aku sekolah rendah sekolah SK Pandan Jaya dekat Ampang. Sekolah menengah SMK Pandan Jaya. Sebelah dia je. Jiran. Sama juga aku Iskandar dengan Kolej Sultan Abdul Hamid betul-betul sebelah. Dua-dua lah walking distance antara satu sama lain. Jadi macam sepanjang aku duduk sekolah rendah dan sekolah menengah, rumah aku dekat quarters guru Kolej Sultan Abdul Hamid. So memang berjalan je pergi sekolah tiap-tiap hari. Berapa jauh? Tak jauh pun, macam kurang daripada 1 kilometer. Sangat dekat. Helmi, sekolah aku, rendah. Sekolah aku bukan sebelah sekolah menengah. Sekolah aku sebelah rumah. So dekat lagi lah. Pernah pun sekolah rendah dia SK Bandar Teknologi Kajang. Shout out Kajang. Ada hand sign dia sendiri. Kajang 43,000. Lepas tu aku sekolah menengah dekat SMK Taman Jasmine 2. Walaupun tak famous tapi shout out. Tak apa, famous ada Jasmine Tea. Tak sebab dekat tempat aku sekolah yang famous High School Kajang. Sekolah aku macam tenggelam sikit. Kajang High School dia famous untuk apa? I mean, kalau high school kebanyakan tempat high school nama dia high school tu macam famous lah kot. Top lah. Dia top pasal dia bahasa Inggeris je lah. Tak juga lah. Situ banyak lah sukan semua kan. Macam sekolah aku dia macam tak banyak sangat pencapaian dulu lah. Akademik dia pun cemerlang lah. Akademik aku tak sure. Tapi sukan lah banyak. Alright. Tak apa, kita masuk kita punya memori lah ni. Kita start dengan nombor 3. Aku punya nombor 3 ialah abang tadi kata aku punya rumah dalam kawasan sekolah, iaitu di quarters guru Kolej Sultan Abdul Hamid. And masa form 4 dengan form 5 aku start macam dengar lagu-lagu yang member aku bagi tau. Dia akan burn satu CD ingat dulu macam. So form 4, form 5 baru hang dengar lagu? Sepanjang umur aku sampai ke umur 16, aku memang tutup telinga setiap kali dengar radio. Dan ada siapa-siapa pasang CD lagu, memang aku tak dengar langsung. Adakah itu macam parents hang tak bagi ke? Ataupun dah, aku sendiri tak bagi. Aku rasa macam aku akan dirasuk syaitan kalau aku dengar lagu. Dah aku start dengar lagu yang diberi oleh kawan-kawan aku. Sebelum tu macam dengar lagu-lagu radio sahaja. Lepas tu macam baru aku start dengar benda-benda yang lebih hardcore, lebih punk, yang tak ada kat radio lah. Yang tak ada kat radio, yang lebih exciting, yang lebih membina aku punya taste sekarang. And pada waktu tu macam member aku burn macam CD VCD untuk boh banyak-banyak lagu. Dia download dari internet, boh dalam CD. Lepas tu
time tak ada cikgu dekat kelas, kami akan just lari cepat-cepat ke rumah aku dan tengok CD tu dan tengok video-video lagu yang dia burn tu. Jadi kami macam vibe out lah basically. Kira macam mixtape lah. Mixtape Friends mixtape lah ni. Yeah, Friends mixtape. Aku dengar lagu-lagu yang macam Houghton Heights, Arctic Monkeys awal-awal dulu aku dengar. Tu sekolah menengah? Sekolah menengah ni masa aku form 4 dan form 5. And time tu aku macam, you know, aku anak cikgu tu yang boleh duduk kat quarters guru, and aku macam introvert dan aku suka follow the rules lah basically. Aku macam tak suka sangat tak follow the rules. Jadi macam bila aku macam lari daripada kelas untuk tengok lagu yang tak ada kena-mengena dengan akademik tu, benda yang macam antara foray aku ke dalam kenakalan lah yang aku tak pernah buat, yang jarang aku buat pada waktu tu. Time balik rumah tu tak ada sesiapa kat rumah? Dah pasal bapak aku mengajak, mak aku mengajak mereka duduk kat sekolah. Bro. Adik-beradik hang semua? Mereka pun sekolah juga. Saya aku anak sulung. Okay. So ni break the rules lah. Aku break the rules lah. Buat apa yang aku tak sepatutnya buat lah. Dan kalau bapak aku dengar ni macam, tu yang abang buat sebelum ni rupa-rupanya. And that was my number 3 memory. Kita pergi ke Ijal lah. Macam aku cakap tadi lah, sekolah rendah ni tak banyak sangat aku ingat. Tapi aku ingat dekat SK Pandan Jaya tu aku pernah jadi pengawas. Dan kalau pengawas ni rasanya semua orang pernah kena. Kalau hari perhimpunan dia akan baca doa. Baca doa kan. So ada satu hari tu giliran aku, dan aku tak hafal pun doa tu. Masa tu nak terkencing terberak semua ada lah. Tapi alhamdulillah aku berjaya baca habiskan doa tu. Macam mana kau berjaya tu? Aku ada member tolong. Patutnya dia kena hafal, tapi sebab aku tak hafal, so aku kena pegang kertas lah. Patutnya tak boleh lah, tapi sebab memang kena buat juga, so aku terpaksa. Tapi aku berjaya lah menghabiskan doa tu. Kau bagi tahu cikgu tak yang cikgu saya tak hafal? Tak boleh, pengawas bro, malu lah. Habis tu macam mana kau boleh bawa kertas tu? Terpaksa lah, kalau tak macam mana aku nak. Sebab kalau dah baca doa dia tak boleh stop kan. So kita baca je lah. Itu antara kenangan aku masa sekolah rendah. Ada setengah sekolah dia macam ada buku macam perhimpunan pagi punya, macam semua benda yang perlu dibaca. Dia semua pengawas akan bawa kertas tu dan buka untuk setiap muka surat tu ada lah. Mula-mula benda ni, lepas tu benda tu, lepas tu benda tu, dan doa ada sekali lah. Sekolah tak ada benda tu. Tak ada. Dia satu doa je sebagai pembuka untuk perhimpunan tu. Baca doa. Lepas tu dah situ doa baru cikgu masuk introduction apa nak bagi tahu kat perhimpunan tu kan. Itu je lah. Cuba baca lah ni. Janganlah, aku dah lupa dah doa atau apa. So tak ada starter lah masa tak salah aku Al-Fatihah. Tak salah aku lah. Tak ada macam gagap ke apa ke. Gagap tu aku tak ingat lah. Tapi aku ingat lah momen tu. Tapi dia bukan diri kat tengah perhimpunan tau. Nasib baik sebab dia macam di sebalik balcony. Sebab masa tu tak ada wireless mikrofon, so masih lagi wired. So aku kena diri kat tepi tingkap pejabat office sekolah tu baca doa. So kau tak berdepan dengan ramai orang. Tapi orang ada lah kat perhimpunan bawah tu tengah tunggu doa aku. Tapi handuk dekat dalam atas tu lah. Atas tu lah. Selamat sikit lah. Itu yang boleh tengok paper doa tu. Kalau kat depan bro. Tu memang menggigil. Gigil bro. Baca tu. Doa pula kan, bukan nyanyi. Kalau nyanyi lain. Itu kali pertama aku baca doa dekat depan orang ramai kira kat sekolah, dan itu kali terakhir lah. Dan itu kan lepas tu tak dah insaf lah. Itu kata ada turn kau lari lah time turn kau. Ya ke? Aku tak ingat. Tapi memang sekali je aku pernah baca doa masa perhimpunan. Sebab tu ingat sampai sekarang. Serius. Alright, memory nombor 3 untuk Helmi. Okay, aku nak start dengan sekolah menengah dulu. Which is aku pernah nyanyi time hari guru. Kira ada persembahan lah. Kira persembahan lah. Itu aku minat menyanyi. So itu adalah first time aku menyanyi depan orang ramai. Time tu aku tak ingat aku form berapa. Aku form 3 rasanya. Tapi selalu kalau time sekolah orang akan mulakan nyanyi masa nasyid kan, baru start nyanyi kan. Nasyid aku pernah masuk, tapi aku keluar masa SPM UPSR. Sebab aku macam nak UPSR. So aku macam tak apa, keluar nak fokus study orang kata kan. Sekali tim nasyid aku sampai kebangsaan. Wow, terror so, aku tim nasyid sekolah. Adakah pilihan aku buat tu tepat kan, keluar daripada tim nasyid kan. Tapi mungkin kalau aku masuk tak sampai kebangsaan. Lagu-lagu apa yang kau nyanyi tu kat perhimpunan tu? Aku nyanyi lagu
dah lah hari guru kan, patutnya kita macam sambut, kita kena happy kan. Aku nyanyi lagu Hurt by Christina Aguilera weh. Hurt? Yang mana satu? I'm sorry for the life. Tak, kenapa cikgu tu bagi lepas? Tak, sebab macam ni cerita dia. Kawan aku sepatutnya perform. So kawan aku ni dia macam segan-segan lah. Dia macam nervous. So dia ajak aku sekali. So kita orang duet lah kiranya atas stage tu 2 orang. And aku ada stage fright tau. Aku macam nervous kan. Tapi aku berani kan juga diri kan, pergi kan. Well, dia sangat teruk lah nyanyian aku tu. So aku macam tak apa, it's fun lah. And aku macam sampai sekarang tak boleh fikir kenapa lagu Hurt Christina Aguilera tu. Time tu tengah top kot lagu tu. Memanglah tengah top, tapi macam tak kena lah dengan occasion, faham tak? Ada banyak lagi lagu top yang lain. Lagu top yang lain. Lagu yang sedih, lagu Hurt. Who hurt you, son? Cikgu ke? Dia macam seolah-olah cikgu macam break up dengan hang seminggu sebelum hari guru. Lepas tu hang macam, I dedicate this to Cikgu Azizah. Thanks for hurting me. Lepas tu bagi bunga ros yang kaca dalam ada air. Hang mesti dapat selalu kan? Ke tak ada? Dok juga. Oh, yang tu aku rasa time aku sekolah kot, aku bagi benda tu. Kau tahu? Tak, aku asyik dapat mark kan. Mark tu standard lah. Ada dulu dekat koperasi dia akan jual satu bunga ros, gelas, dalam dia ada air warna merah. Ada. Aku pernah tengok lah benda tu, tapi aku tak pernah dapat lah sebagai cikgu. Ya, itu aku punya memori yang aku ingat lah masa sekolah menengah. Kau kontak lagi tak dengan yang kau duet tu? Tak tahu lah, tak tahu cerita. Dia pun tak tahu aku tak tahu duduk mana sekarang. Tak tahu dia duduk Kajang lagi? Tak juga. Buatlah shout out kalau kenal tengok shout video ni. Azik. Terima kasih yang pernah perform. Kalau ingat lah dulu pernah perform. Haziq penyanyi I Lost the Plot lah ni. Uish, tak tahu dia buat apa sekarang. Ya, itulah. Alright. Teruskan ke nombor 2. Teruskan nombor 2. Alright. Ke nombor 2, memory time sekolah aku ialah sekolah rendah. Tadi sekolah menengah, aku sekolah rendah. Time dulu kami akan ada, aku dan my group of friends pada waktu tu ada macam 4-5 orang. Kami akan duduk sekali tau, macam satu row ataupun berhampiran, macam 4 orang duduk situ juga dalam satu kelas. And kami ambil satu buku aktiviti dan kami buat komik guna buku aktiviti tu, dan kami akan buat cerita kami sendiri. Jadi macam satu buku cerita ni 4 orang buat penceritaan. So aku akan tulis dan lukis aku punya benda. Lukis ke tulis? Lukis dan juga tulis. Kira komik, macam komik style kotak. Tapi penulisan pun ada juga. And lukisan dia sangat primitif lah, macam orang lidi lah. Kami lukis apa benda-benda yang tak sepatutnya kami lukis dan sebagainya. Budak darjah 5 kan. Kami akan lukis. Aku akan lukis contohnya, lepas tu aku akan bagi kat Hang akan baca apa yang aku tulis, sambung pula. Lepas tu Hang pula sambung dengan cerita Hang, sambung. Lepas tu sampai kat aku balik, aku boleh baca cerita tu sampai mana. So tu cerita antara pasal korang 4 orang ni lah. Tak, kami apa-apa je lah. Kami just macam Alien ada, Stick Death ada, Digimon ada. Time tu kami macam sangat-sangat suka Digimon dengan Pokemon. Jadi banyak incorporate Digimon dan Pokemon juga. Ada salah satu karakter utama yang aku ingat sampai ke hari ni ialah lukisan macam UFO. Kan UFO tengah tu ada besar, lepas tu atas kecil, bawah kecil. Benda tu macam UFO punya benda tu ialah kepala dia. So tu kepala, lepas tu badan dia orang lidi, lepas tu itulah orang kami. Macam ni lah watak utamanya, dan dia akan pergi ke adventure dia. Dan bila kami buat macam tu, muka dia nampak macam muka BABI lah. Kita boleh cakap boleh. Babi. So dia nampak macam babi. And sebagai budak darjah 5, benda tu macam edgy gila. Excited lah boleh lukis babi dalam buku sekolah. Kalau cakap nanti macam masuk neraka. Astaghfirullah. Tapi tak cakap astaghfirullahalazim tadi time tu. Tapi aku ingat yang tu. And buku tu hilang unfortunately. And aku kalau boleh sebagai dewasa lah ni, aku nak, kalau boleh nak tengok boleh apa sebenarnya kalau ada buku tu, it will be so much fun lah. So much fun. Tengok balik kan semua. Sebab masa kecil kan kita kan kreatif kan. Betul.
tak imajinasi. Imajinasi tinggi. Ya, kita tak fikir pasal peraturan apa-apa, kita tak fikir pasal ni kena ada structure dia yang elok kita main tiba semua benda. Jadi macam aku rindu lah buku tu mana-mana ia berada. Kalau buku tu tengok podcast tu, tolonglah email ke kami tentang lokasi anda. Email Haziq, shout out. Haziq juga yang buat cerita tu dengan aku. Anyway, that's my number 2. Ijal. Tadi bila cerita pasal perhimpunan suara rendah tadi, baru aku teringat masa sehari sebelum UPSR silap aku, dekat perhimpunan lah ni. So biasalah cikgu akan cakap lah ucapan-ucapan terakhir dia sebelum berperang kat UPSR kan. Aku teringat satu pesanan cikgu ni, dan aku ingat lagi nama dia, Cikgu Khadijah. Dia cikgu matematik. Dia bagi aku dia satu cikgu yang ada personality lain daripada lain. Aku tak tahu kenapa, sebab tu aku ingat nama dia sekarang. Masa perhimpunan tu dia cakap pesanan dia, kalau berak, betul ni, kalau berak jangan tengok tahi tu. Sebab pintu hati akan tertutup. Betul. Sampai sekarang aku berfikir dia punya pesanan. Aku tak tahu pasal pintu hati, tapi aku ada gak dengar pesanan macam tu. Jangan tengok tahi engkau sendiri, sebab nanti kau bodoh. Lebih kurang macam tu lah dia bunyi message dia. Tapi sekarang aku ingat lah. Jadi sekarang ni kalau aku berak, aku terfikirkan Cikgu Khadijah tu. Ni pesanan dia. Han tengok dah tak ham bila berak? Aku pernah try lah. Tapi aku tak betul ke tak kan? Tapi aku tak tahu lah efek tu betul ke tertutup pintu, tak tahu kan. Mungkin itulah sebabnya pintu hati aku tertutup. Pasal aku suka kan tengok aku punya tahi berak. Tapi siapa je yang berak tengok tahi kan? Kalau aku tengok sebelum flash aku perlu mengaku. Yelah, sebab kadang-kadang daripada najis yang sekarang sebut najis kan. Najis yang kita keluarkan tu kadang-kadang kita boleh tahu kita tak sihat ke kan. Betul. Tapi kalau tanda cangkung susah lah kalau tak tengok. Jenguk lah bang. Kalau tanda duduk mungkin kita tak perlu tengok. Tapi kalau tanda cangkung tu macam ternampak. Takut salah aim. Betul. Tapi tanda cangkung dia pasal bila dia masuk dalam lubang tu dia hilang terus. Tak kalau itu kalau kau duduk betul belakang kan. Betul atas lubang. Tengah-tengah Itu kalau yang jenis berketul. Kalau yang jenis friend jenis kemas mangkuk tu lain cerita lah. Betul. So itu dah aku punya top 2 lah masa. So sampai sekarang kau masih ingat lah benda tu kan. Betul. Dan aku masih teringin nak tahu apa macam mana Cikgu Khadijah sekarang so dah lama sangat. Han tak mau tahu kebenaran teori dia tu ke? Aku tak tahulah sama ada benar ataupun tidak, tapi pesanan itu pun untuk kebaikan kan. So aku rasa iyalah kot. Aku tak tahulah baik ke tak. Aku rasa macam neutral lah. Kita boleh tanya. Kita kena tahu lah. Kalau dari segi agama mungkin kita kena tanya yang lebih pakar. Mungkin. Kalau tak kita boleh tengok Google. Tapi macam mana nak study benda tu. Anyway, terima kasih Ijal untuk nombor 2. Tajuk yang sangat menarik. Aku kalau sembang pasal berak ni aku cukup suka. Sama. Okay, nombor 3. Nombor 2 sorry. Helmi. Nombor 2 Helmi. Okay. Ni Apa tu? Lepas UPSR. Okay. Nak masuk ke form 1. Ni time ni masih darjah 6 lah kat sekolah lagi. So kan UPSR dia kan habis awal kan. Sebab kita akan habis sekolah dalam bulan 11 macam tu kan. So habis UPSR dalam bulan 10 aku rasa. So time ni time yang paling best lah untuk budak-budak. Sebab kau datang sekolah tak buat apa kan. Kau boleh bawa macam-macam. Time tu aku bawa Game Boy, main kata-kata lah. So kat sekolah aku dia punya antara dinding tu dia boleh buka tau. Okay, tahu kan? Tahu. Dia boleh buka. Dia selalu itu nak jadikan benda tu dewan. Buka peperiksaan. So dia buka lah untuk UPSR. Lepas tu dah habis, dia still tutup. Dia, sebab itu memang kelas darjah 6. So darjah 6 semua yang UPSR dia akan duduk situ. Adalah aktiviti macam main game apa-apalah kan. So time tu tak ada aktiviti. So macam aktiviti bebas lah. Aku menyaksikan pergaduhan antara seorang B-boy. Time tu dia memang B-boy lah, memang baik lah, dengan budak nakal ni lah kat sekolah aku. Budak nakal hujung simpang.
So dua orang ni aku tak tahu apa tercetusnya pergaduhan tu, tapi pergaduhan tu memang besar. Kau tahu sebab budak-budak ni tengah tak ada aktiviti, aktiviti bebas kan. So diorang circle macam circle pit. Bulat, tengah-tengah dua-dua bergaduh. And yang paling epicnya sekali adalah time tu dah jam 6 kan. So of course yang B-boy tu dia badan dia lebih fit lah. Dia macam lebih athletic kan. Yang budak nakal tu aku tak ingat nama dia. Yang aku tahu budak B-boy tu nama dia Haikal. Budak yang seorang gitu aku tak ingat nama dia, tapi dia dah meninggal. No. Bukan Haziq. Bukan Haziq. Tapi baik lah. Dia budak nakal je masa tu kan. Dia bergaduh. Uish, teruk weh. Berdarah. Berdarah tu aku tak ingat sebab aku yang duduk belakang sikit. Tapi yang aku ingat Haikal tu dia slam kepala si budak nakal ni kat lantai weh. Choke slam. Kuat gila. Time tu WWF memang tengah top. Wish, aku tak tahulah, maybe pengaruh dia lah. Lepas tu kau tengok yang circle tadi habis. Ni tampukang lari lah. sebab kuat sangat yang dia hentak tu. Wah, berdarah. Berdarah tu aku tak pasti sebab pasal hang pun lari lah. Aku takkan subahat. Dia salah seorang yang lari tadi tu. Dia lari tu. So macam itu antara yang paling epic lah. Sebab budak dah jenam kan. Kau tak sangka dia orang macam, yelah dulu pun main Game Boy, main kat tepuk, main itik Game Boy. Tapi zaman sekolah kalau gaduh tu rasanya memang macam aktiviti itu skor menengah. Macam skor menengah. Skor rendah macam pelik sikit lah. Aku biasa kalau skor rendah selalu kau tengok yang kejar penyapu ke yang jenis lawak gaduh lah. Budak-budak yang ni yang betul epic tu. Aku rasa yang budak nakal tu dia silap step. So yang B-boy ni dia nampak sudah tarik jatuh lah. Ui, memang epic lah time tu. Aku salute lah Haikal sebab dia aku rapat tak ada rapat dengan dia, tapi aku kenal lah dengan dia kan. Macam power lah. Bangga jadi kawan Haikal. Macam aku tim Haikal. Weh, kalau budak zaman lah ni mesti dah kena viral dekat internet lah. Video tu akan tersebar. Tapi dia orang berbaik lepas tu. Lepas gaduh tu. Biasa kalau lelaki gaduh, lepas tu mesti dia kawan. Kan sekejap je kan. Tak tahu kenapa lah selalunya. Sebab kita cepat realise kita macam buat apa nak gaduh kan. Hang ingat tak dia kena tindakan dengan pihak sekolah apa-apa tak? Aku tak ingat, tapi rasanya ada lah. Sebab masa gaduh tu kan dia dah slam kan. Si yang nakal tu macam dah terbaring. So, tapi Haikal tu tak lari. Dia kira macam dia B-boy mana boleh lari. Dia tanya lah, okey lah ni sampai cikgu datang. So aku rasa dua-dua kena. So ingat kids, don't fight. Jangan gaduh-gaduh lah. Jangan gaduh-gaduh dekat sekolah. Buat elok-elok. Belajar elok-elok. Betul. Kita move on to number 1. Yes. Memory nombor 1 aku ialah kalah rugby. Kalah rugby. Masa zaman sekolah dulu aku main rugby sejak darjah 2. Biasanya sekolah rendah dah ada rugby lah. SK Iskandar ada rugby. Pasal dia sebelah sekolah rugby lah. Sekolah Kolej Sultan Abdul Hamid ialah salah satu sekolah rugby di Kedah. SK Iskandar memang tempat yang boleh main rugby lah. Tak tera tapi boleh main lah. Aku main daripada darjah 2 sampai darjah 6 rugby sentuh. Masuk form 1 main rugby rempuh. So macam aku main sejak aku umur 8 tahun. Jadi bila aku 17 tahun aku jadi captain Kolej Sultan Abdul Hamid. And kami masuk kejohanan sekolah-sekolah premier lah daripada seluruh Malaysia pergi ke Sabah untuk main tournament tu. And aku main untuk masa yang lama. And aku anak coach. Jadi aku besar harapan lah sebenarnya. Aku macam nak berjaya. Kira last sebelum habis sekolah tu nak tinggalkan something lah. Aku nak jadi macam salah satu kapten pasukan rugby yang menang. And besar harapan aku agar kami menang. Kalah tu dekat final lah. Tapi tak. Kalau masuk final bagus aku rasa macam bagus kalau masuk final. Tapi kami kalah first round. Kami kalah pusingan kelayakan grup tu. 3 kumpulan. Macam kumpulan tu kami dah kalah dah. Kami satu kumpulan dengan RMC, Royal Military College, dengan Yahya Petra, Kelantan. Hang kalah dengan sekolah mana?
Dua-dua. Kami menang lawan Negeri Sembilan punya sekolah. Aku tak ingat nama sekolah tu. Sedar. Tapi kami menang lawan Sedar pun pasal Sedar hantar tim B depa. Pasal depa tak mau bagi budak form 5 depa lepas pasal SPM. Sebab aku tahu Negeri Sembilan pun power gak rugby kan. Kesedar. Tak ingat penuh dia apa dia, tapi ingat Sedar lah. And kami kalah first round, and time tu macam duk tengah hujan, and aku macam menangis atas padang pasal aku punya lah heartbroken. Macam boleh kata untuk aku lah, macam seumur hidup aku build up to that moment tau. That tournament was my macam life defining moment. And kami kalah, and aku rasa sangat-sangat responsible, sangat-sangat captain pula kan. Sangat-sangat macam aku sepatutnya jadi orang yang inspire depa ni untuk menang sekali, tapi aku gagal buat macam tu, dan aku rasa macam sangat-sangat heartbroken. And daripada situ aku belajar macam mana nak kalah dengan lebih elok lah. Pasal aku kalah dengan cara yang sangat drama macam hujan lari satu padang kan. Adakah itu sebab kau tak terlibat lagi dengan rugby? Dah juga aku masih lagi terlibat. Selepas tu aku masih lagi main Sukma, main club dekat Penang kadang-kadang. Tapi up until that point aku selalu rasa macam kalau kalah pun aku tak kisah sangat, pasal aku tak rasa macam responsible. Aku tak rasa macam pasal aku lah kita kalah. Tapi that was macam the first time aku macam shoulder the responsibility 100% kat diri sendiri, dan aku rasa macam tak adil lah. Tak adil kepada semua teammate aku yang lain yang juga main dan juga try their hardest untuk cuba untuk menang. And tiba-tiba aku nak kata aku yang bersalah, padahal bukan aku. It's a team sport. So macam bukan salah sesiapa lah. It's a team effort, and it's an effort lah. It's not a result. So sepatutnya macam aku dengan lebih baik menerima kekalahan tu. Tapi time tu aku macam I lost like a loser. And sore loser. And daripada kekalahan tu macam aku dapat ceramah lah. Coach aku ialah bapak aku kan. So dia bagi ceramah dekat team kami, and dia cakap beberapa benda, and dia kata salah satu benda yang macam stick kepada aku sampai ke hari ni, which is you win or lose, you have to play with dignity. You win with dignity and lose with dignity. Jadi macam kalau hang menang, hang kena menang bermaruah, and kalah, hang kena kalah bermaruah. And aku rasa macam aku kurang maruah diri pada hari tu lah. Tapi lepas tu hang belajar kan. Time tu lepas tu aku belajar, aku dapat jadi manusia yang aku jadi hari ni pasal salah satu sebabnya pasal kekalahan tu lah. And aku masih lagi memainkan scene aku kalah tu dalam kepala aku sampai ke hari ni. Aku tak tahu, tak pernah nampak, tapi aku macam membayangkan sebab padang hujan. Lepas tu lari, slide. Why? Tapi sebenarnya kekalahan tu juga yang menjadi punca kau dapat ceramah daripada kau punya ayah tu. Ya, betul. Untuk dalam kehidupan kau seterusnya kan. Bagi aku ada hikmahnya lah apa yang berlaku tu. Walaupun kau kata kau menerima kekalahan tu secara tidak bermaruah, tapi sebenarnya ada hikmah yang lain lah. Hikmah dia adalah dia membantu aku jadi manusia yang lebih baik lah. Aku rasa kekalahan yang membenarkan aku untuk jadi manusia yang aku rasa lagi okey lah daripada aku yang umur 17 tahun tu macam memalukan lah. Yes, aren't we all? Anyway, that was my number one. Ijal, kalau top ni aku kira kalau sekolah menengah lah. Sebab sekolah menengah aku rasa saat yang paling best. Banyak benda yang aku jadi dekat aku lah. Walaupun masa tu tak ada social media, tak ada pun social media kan. Masa tu lah aku baru start bercinta, baru start lari, tak nak pergi sekolah, jangan ikut tak baik. Masa tu lah aku buat keputusan sendiri sama ada nak ambil aliran sains ataupun sastra ataupun masa tu lah pilihan pertama kita boleh buat. Tapi yang aku ingat masa form 3 ada sesuatu jadi kat aku di mana aku menghidap sejenis penyakit Bell's palsy. Banyak selalu juga aku cerita pasal ni sebab aku bukan nak simpati ke apa, tapi aku nak tunjuk yang kalau
sesiapa je lah yang pernah terkena Bell's palsy ni, dia lumpuh sebelah muka. Aku kena belah kanan. Dan umur aku masa tu form 3 apa 15 tahun 15 tahun. Dan benda tu jadi secara macam mengejut. Boleh kira tak masuk akal lah, sebab kalau tengok simptom-simptom ataupun punca-punca Bell's palsy ni macam stres, dan majoritinya yang kena selalunya perempuan. Ni aku baca lah. So benda tu jadi masa aku umur 15 tahun, darjah form 3, dan so muka aku sebelah jatuh tau. So aku minum air, mulut meleleh ke belah kanan. Banyak benda-benda yang kalau ikutkan secara public malu lah untuk aku berhadapan dengan orang. Dan benda tu jadi form 3. So aku pergi sekolah. Kau bayangkan dengan keadaan muka aku yang tak normal. So aku pergi sekolah sebab ada kawan aku, Ariel nama dia. So dia yang macam selalu ada dengan aku lah. So aku lawan lah, aku reda. Aku berjaya. Tak adalah pulih sepenuhnya, aku boleh katakan 80%. Sebab kalau korang tengok daripada segi percakapan aku pun tak jelas, dan aku punya belah sini pun macam tak kuat sangat. So dia kata saraf belah sini akan jadi lemah 2 tahun aku merawat dengan cara tradisional, alhamdulillah. Dan sekarang dah rasa sekarang dah fully 100%. Dia takkan fully, dia mesti ada side effect dia, sebab dia berkenaan dengan saraf kan. Dia datang balik, macam dia ada datang balik tak ke? Tahu, aku tak tahu, harapnya tidak lah. Tapi itulah untuk aku punya pesanan, kalau siapa yang pernah terkena ke kan, boleh dirawat, jangan putus harapan lah. Sebab muka image bro, image muka, rambut dah pacak, muka sengit sebelah. Itu sedih lah untuk aku. Tapi alhamdulillah aku berjaya lawan. Berikan tepukan sikit. Power. Macam mana proses rawatannya tu? Sebab aku tak pergi klinik pun. Jadi aku berubat secara tradisional. Dia bagi aku satu minuman macam akar kayu. Aku tak ingat nama dia, kesumba ke aku tak ingat. Tapi aku minum, memang rasa tu memang kalau saya saja dia minum memang takkan minum lah. Tapi dia elok untuk saraf. Aku tak ingat apa nama. Dia macam kunyit sikit bentuk dia, tapi adalah apa nama dia. Kenapa kau pilih untuk tak pergi hospital atau klinik? Ada, tapi kau time tu form 3 kan. Of course itu bukan keputusan kau. Betul ya. Sebab parents aku pun lebih macam kita try tradisional dulu. Sebab kalau nak secara klinik secara kliniknya, secara mediknya macam pelik lah macam mana aku boleh kena kan. Tapi ya tak tahu kan, Allahualam. So aku kena so aku minum kira macam ulam di blend lah. So minum setiap hari, macam habiskan satu cawan. Rasa dia memang tak sedap. Tak sedap. Tapi sampai sekarang aku rasa benda tu mungkin ada hikmahnya lah jadi kat aku. Aku tak tahu lah apa hikmahnya lagi. Tapi aku terima lah. Tak ada pun aku menyesal. Tapi dulu mesti ada orang ejek kau macam aku rasa mesti ada. Kau lagi sebelah hati kau tak tahulah. Wow, you're a mean kid, man. Tak ada. Kau tahu masa kita sekolah dulu, kita bukan macam zaman 2020 tau. Dulu was a harsher lagi. Tapi tak ada dekat social media. Tak ada dekat social media sebab tu dia tak viral. Tapi dulu aku rasa lagi mean, lagi teruk orang. Lagi kasar. Lagi kasar lah. Lagi-lagi I'm not being state sis, tapi orang utara lagi kasar. Tapi gurauan, dia orang gurau. Cuma bahasa dia lebih kasar. Tapi masa aku kena tu aku tak ingat lah. Tak ada pun aku rasa yang bahan depan mata, belakang-belakang tak tahu lah. Tapi sebab budak kan, aku rasa kita pun takut kalau benda tu jadi kat kita kan. Kalau orang tengok kan, tengok ni side kan, nampak lain dengan side kiri aku. Aku tak tahulah beza dia sangat. Kanan, kiri. So nampak, tak tahu apa, aku rasa lain. Kau tapi bila hang point that out, aku tengok bila hang bercakap pun aku boleh nampak lah. Macam dia micro, dia sikit. Tapi macam kalau hang sebut point it out, aku boleh nampak lah sikit-sikit. Itu side effect dia lah. Tak boleh nak pulih sepenuhnya lah. Sebab dia berkenaan dengan saraf kan. Sebab kadang-kadang apa kita minum, apa kita makan, melemahkan saraf kita yang tertentu kan. Contoh macam kopi contohnya menegangkan saraf kan. Oh no. Sebab masa aku kena tu, aku dilarang untuk minum benda yang berkafein. Sebab kafein ni boleh menegangkan saraf. Mungkin. Goodness gracious. So itulah aku punya top masa sekolah menengah. Terima kasih kerana berkongsi sesuatu yang sangat personal, Izan. Aku rasa macam tak nak cerita.
Okay, silakan. Aku punya nombor 1 terjadi pra UPSR. So sebelum UPSR lah. Time tu aku rasa lepas trial kot, aku tak ingat lah. Dulu ada trial. Ada. So dulu sekolah aku dia ada kelas malam tau. Kelas malam tu untuk membantu tuition lah, kelas tambahan malam. Dia buat malam sebab siang sekolah kan. Dia buat malam. So malam ni kau tahulah budak-budak sekolah kan, dia bila dah nakal tu. So kita orang punya bangunan aku tak ingat lah berapa tingkat ada. Rasanya 4. So atas tu tingkat 5 tu adalah tangki air tau, which is gelap and memang very very the scary one lah. So lepas je habis kelas malam tu, macam ramai orang dah balik. So ada beberapa group. Aku tak adalah rapat sangat dengan group tu, tapi aku macam follow kau tahu tak. So diorang ni pergi ghost hunting. Ghost hunting. Tapi zaman sekolah memang famous lah rumah hantu kan. Tapi aku tak pernah masuk. Aku tak tahu kenapa. Kau takut Ya kot. Aku tak tahulah. Sebab kalau buat rumah hantu kan, mesti orang akan cerita, cuba kau kira dia 10 hantu dalam tu, mesti kau jumpa lebih lah. Memang aku tak masuk lah. Oh no. Okay, sama cerita kau. So diorang nak ghost hunting. So diorang plan lah dekat, masa kelas malam tu, yang cakap jom lah, apa kata kita naik tangki, kita tengok apa ada kat atas kan. Sebab tangki tu adalah mysterious place. Betul. Yang tak pernah di-explore oleh sesiapa pun time tu. So aku tak ingat berapa orang. So kita orang tapi time tu tak semua lagi budak-budak dah balik. Ada lagi yang tengah lepak dalam kelas apa semua. Cikgu pun ada lagi. Tapi kita orang pergi beberapa group ni, kita naik atas and kita orang hampa lah. Tak ada apa-apa. Tak ada hantu pun. Yang kita orang jumpa hanyalah tangki lah. Tangki tu adalah anti-climax betul. Selalu kalau cari hantu, memang hantu tak jumpa. Lepas tu macam jerit-jerit lah, macam takut-takutkan member sendiri. Lepas tu tak ada apa pun, tu balik. But there was a fun experience lah. Sebab apa ni, and tu lah yang peliknya, aku bukannya group tu. Aku bukan dengan budak-budak tu. Aku tiba-tiba terjumpa aku follow je. So it was fun lah. Sebab yang pergi kelas malam tu orang yang tak pergi tuition luar. So kita orang pergi kelas malam. Sebab banyak member aku pun tuition luar. So yeah. So macam tak boleh lawan lah dengan cerita Ijal ni. Tapi okay lah. Tak apa, it's not a competition. Sorry man. Okay, pemenang untuk round ni ialah Ijal. Tanya. Anyway, thank you for sharing your stories. Terima kasih kerana berkongsi cerita. Kita akhiri round ni dengan doa daripada Ijal. Ayo. Bagi dah retah. Terima kasih kerana menonton sampai ke akhirnya. Jangan lupa subscribe untuk video setiap minggu. Like video ni kalau perlu. Pergi ke laki.com.my untuk artikel baru setiap hari yang ditulis oleh Ijal. Dan follow kami dekat Instagram, dikendalikan oleh Helmi. Dan sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye. Alright.